السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam ini kita berpeluang untuk meneruskan kuliah yang mana dalam pusingan usrah kita akan mengambil beberapa kisah yang dirakamkan atau diceritakan semula, disebut oleh Allah Azza wa Jal kepada kita. Boleh kita katakan 1/3 isi kandungan kepada Al-Quran adalah berkaitan dengan cerita-cerita umat terdahulu. Cerita-cerita yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan ibrah, pengajaran kepada kita. Walaupun ia berhubung dengan kisah lampau, cerita umat sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi peristiwa dan keadaan situasi itu mungkin boleh berlaku pada kita. Sebab itu bila kita membaca kisah-kisah Al-Quran, tak penting untuk kita nak mengetahui detail, cerita lengkap. Macam kita tengok drama tu, kan? Kadang-kadang dia tak cerita kejadian awal, dia cerita yang hujung saja. Kadang-kadang Quran cerita yang awal tapi tak ada kesudahan cerita tu macam mana akhirnya. Apa yang berlaku kepada watak-watak yang disebut itu tak disebut. Luqman umpamanya, Ashabul Kahfi, diceritakan mereka itu ditidurkan ratusan tahun, dibangkitkan semula, tapi tak diceritakan kesudahannya bagaimana. Yang pentingnya apabila orang-orang yang beriman membaca kisah itu, mereka mendapat pengajaran dalam cerita yang disebut oleh Allah. Dan kisah yang kita nak sentuh pada malam ini juga kisah yang menarik, yang disebut di dalam Al-Quran. Bahkan kerana cerita ini bersempena dengan peristiwa yang berlaku ini, dinamakan surah tersebut dengan cerita ini. Kalau tuan-tuan tengok nama-nama surah di dalam Al-Quran, kadang-kadang diambil berhubung dengan cerita yang terkandung di dalam surah itu. Umpamanya,
Suratul Baqarah dinamakan Al-Baqarah, lembu betina. Al-Baqarah itu nama surah itu lembu betina. Dinamakan surah itu dengan Al-Baqarah kerana terdapat di dalam surah itu cerita tentang kisah lembu betina. Apabila Nabi Allah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mengarahkan Bani Israel sembelih lembu, cerita lembu. Inna Allah ya'murukum an tazbahu. Sambung. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi surah Baqarah. Sesungguhnya Allah ya'murukum, dia suruh kamu, dia memerintahkan kamu, an tazbahu, supaya kamu menyembelih lembu betina. Cerita itu diangkat sehingga dinamakan surah itu bersempena dengan kejadian dan kisah itu. Sedangkan di dalam suratul Baqarah bukan ada cerita tu saja. Banyak. 286 ayat tu macam-macam tajuk. Tetapi dinamakan sempena dengan peristiwa itu. Saya sebut hal ini kepada tuan-tuan kerana cerita yang kita nak dengar pada malam ini telah diangkat oleh Allah sehingga dinamakan surah itu dengan sempena peristiwa ini. Cerita ni mungkin jarang kita dengar. Tapi surah ni, nama surah ni memang kita duk sebut selalu lah. Kita duk baca selalu. Pernah tak tuan-tuan dengar atau baca kenapa dinamakan surah Al-Ma'idah? Siapa tahu cerita pasal apa? Al-Ma'idah, surah yang ke Fatihah, Baqarah, lepas Baqarah Ali Imran, lepas tu lepas Ali Imran An-Nisa, lepas An-Nisa Al-Ma'idah, lepas Al-Ma'idah Al-An'am. Surah yang kelima Al-Ma'idah. Pasal apa pibuh nama Ma'idah? Ada cerita dalam tu. Cerita tentang, okey, sebelum tu, apa makna Al-Ma'idah? Baqarah, Fatihah, yang pembukaan. Fatih. Suratul Fatihah pembukaan. Baqarah, lembu betina. Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran. Yakni keluarga Imran lah, Musa, Maryam. Lepas tu An-Nisa. Apa makna An-Nisa? Wanita-wanita. Kerana dalam tu banyak cerita tentang wanita. Tak ada surah lelaki. Tak ada. An-Nisa ada. Ar-Rijal tak ada. An-Nisa. Cerita tentang, tajuk dia An-Nisa, wanita-wanita. Yang kelima Al-Ma'idah, Al-An'am, binatang ternak. Pasal dalam tu ada cerita tentang Al-An'am, bahimatul an'am. Al-Ma'idah maksud dia hidangan. Al-Ma'idah maksudnya hidangan. Tapi kita pula tertanya-tanya, hidangan apa? Di dalam surah Al-Ma'idah
pada ayat 112. Allah menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Isa bersama dengan kawan-kawannya yang dikenali dengan gelaran penyokong, pendukung, pengikut Nabi Isa. Kita panggil apa? Tuan-tuan, kita panggil apa? Golongan apa? Golongan yang menyokong, beriman, mendukung, mengikuti Nabi Allah Isa digelar Hawariyun. Hawariyun. Dalam Al-Quran kita selalu dengar Allah sebut. Ada satu dua tempat kan? Wa idza qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Dan ingatlah ketika mana Isa berkata kepada golongan Hawariyun, siapa yang akan bangkit mempertahankan agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu. Berkatalah golongan Hawariyun, kami. Kami tu. Kami tu siapa? Nahnu al-hawariyun. Sahabat-sahabat Nabi Isa ni yang duduk mempertahankan Nabi Isa, yang beriman dengan Nabi Isa, yang beriman dengan Injil. Dan Nabi Isa ni tuan-tuan ialah Nabi yang terakhir Bani Israel. Nabi Isa ni dia ada kaitan dengan Yahudi dan dia ada kaitan dengan Kristian, Nasrani. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya, sebab apa dalam banyak-banyak Nabi Tuhan pilih Isa nak buat turun? Pasal apa bukan Musa? Pasal apa bukan Harun? Bukan Ibrahim? Pernah tak tertanya? Tak dan lah banyak benda nak fikir. Tak apalah, kita biasalah banyak urusan. Pasal apa Nabi Isa? Kenapa di dalam banyak-banyak Rasul Allah mengangkat wa rafi'uka ilayya, diangkatnya Nabi Isa itu ke langit? Ini juga menunjukkan apa? Allah fis sama. Diangkat naik ke langit. Dan diturunkan kerana Yahudi yang bunuh Nabi Isa dan orang Kristian sangka Nabi Isa disalib. Nabi Isa ni dalam dakwaannya dia dibunuh oleh Yahudi dan Rom. Kan? Disalib. Tetapi Quran menyatakan salah seorang daripada Hawariyun itu diubah mukanya menjadi muka Nabi Isa, kemudian mereka tangkap yang ditukar jadi muka Nabi, macam muka Nabi Isa tu, Nabi Isa diangkat naik ke langit. Yang tu yang kena salib. Jadi Nabi Isa akan turun. Turun nak bagi tahu kata Yahudi punya dakwaan, Kristian, Nasrani punya kepercayaan tak betul. Kalau Nabi lain bercakap, mereka tak pakai. Ni Isa sendiri turun. Isa yang hampa angkat sebagai anak Tuhan. Isa yang hampa percaya kata hampa bunuh, hari ini dia turun. Nampak? Kalau buat turun Nabi lain tak ada kaitan. Tak ada sangkut paut. Bila buat turun Nabi Isa, Yahudi pun ada kaitan dengan Nabi Isa, Kristian ada kaitan dengan Nabi Isa, mereka pun ada kepercayaan, mereka percaya kata dia dibunuh, mereka percaya kata dia anak Tuhan, jadi anak Tuhan naik ke langit dan sebagainya. Nabi Isa akan turun, dia sendiri akan bagi tahu apa yang hampa kata tu bohong. Sebab itu dia turun esok ni dia akan buat apa? Antara benda yang Nabi Isa buat, mematahkan salib.
untuk nak menunjukkan kepercayaan, dakwaan yang kata dia anak Tuhan, yang angkat dia sebagai anak Tuhan itu, dia berlepas diri. Bara'. Ni hampa yang pandai-pandai, tak nak kaitan dengan aku. Dia bagi patah bang batang salib. Tapi benda itu akan berlaku di akhir zaman dan kita beriman. Dikatakan Nabi Isa diangkat ketika usia dia 30-an, 33, 34, dan dia akan turun dalam usia itu. Boleh Allah Ta'ala buat? Boleh ya? Ashabul Kahfi boleh tidur 300 tahun, lebih daripada tu Tuhan boleh buat. Kita kuliah di Masjid Syahrani minggu lepas. Betul? Cerita apa? Satu orang yang bukan 2 minggu lepas baru lupa dah. Satu orang yang dimatikan 100 tahun. Kau saya silap? Dia kata yang ni bulan lepas punya cerita. Saya ingat saya minggu lepas. 100. Oh, seriak saya tak pi. Tak maaf orang seriak. Seriak. Kena minta maaf orang seriak kan. Pasal kita tak pi. Depa sembelih kambing kita tak pi. Depa kata kami pun buat maidah. Golongan Hawariyun ada 12 orang. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Isa punya follower 12 orang kan. Tak boleh jadi influencer. Zaman lah ni kalau 12 orang yang like, 12 orang yang tengok view, tak laku. Pasal manusia lah dia ukur lah. Dia ukur ramai. Macam kita ni kalau tangkap gambar pun tak malu lah. Ramai lah juga orang dengar. Mujak lah tuan-tuan, ramai lah juga malam ni. Kalau orang tengok gambar, 4 tiang 2 orang. Malu saya. 12 orang. Sebab itu Nabi SAW kata, "Uridat alayyal umam." Nabi kata, "Uridat alayyal umam." Allah tunjuk kepada aku umat-umat sebelum daripada aku. Ada Nabi 2 orang belakang dia. Ada Nabi 3 orang ikut dia. Ada Nabi 10 orang. Ada Nabi siapa pun tak ada belakang dia. Nabi yang Isa 12 orang. Hawariyun tu. Nombor 2 paling ramai. Ranking nombor 2 paling ramai. Nombor 1 Nabi. Follower yang paling ramai. Pengikut yang paling ramai. Umat yang paling ramai yang menerima dakwah agama yang dibawa oleh Nabi. Nombor 1 Nabi Muhammad. Nombor 2 boleh kat Musa. Paling ramai. Nabi Isa boleh 12 orang. Tuan-tuan kalau kuliah ataupun tuan-tuan kalau ceramah dakwah ajak boleh 12 orang. Tuan-tuan kata saya macam Nabi Isa. Nabi Nuh lagi teruk 1000 tahun. Boleh berapa orang kan? Anak dia pun tak ikut. Demikian hidayah. Kita sampaikan, orang dengar, orang nak terima, terpulang. Saya duk ingatkan yang ceramah aja orang jamu makan free. Depa cerita ni yang ramai pergi makan orang tolong bayar. Menunjukkan apa? Dakwah kita ni ramailah orang sokong kan. Baik. Kita nak cerita Hawariyun tadi. Baik. So, tuan-tuan hadirin mukminin, dalam cerita Maidah ni, dia menarik pasal apa? Kerana golongan Hawariyun. Sekejap saya baca ayat dia, saya cerita latar dulu. Golongan Hawariyun yang menyokong Nabi Allah Isa alaihissalam telah ditekan oleh orang-orang Yahudi dengan sokongan Rom ketika itu. Dan juga orang-orang Kristian, tuan-tuan boleh tengok ada orang putih buat lah. Tapi bolehlah tengok. Tapi tak tahulah kok tuan-tuan tengok-tengok pergi jadi Kristian. Ada, saya tengok satu filem Hollywood buat, Messiah. Dia buat cerita, baru lagi cerita tu. Dia buat tentang, bila kita tengok cerita tu, dia tak lari daripada apa yang Quran sebut. Adalah satu dua. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan tengok cerita-cerita orang putih buat, orang Kristian buat, tentang kisah-kisah Nabi, sama tak macam yang kita baca dalam Quran? Sama tak? Lebih kurang. Sebab
Kristian, Yahudi, Taurah, Injil dengan Quran daripada Allah. Sebab itu dia panggil agama apa? Samawi. Tuan-tuan tengok orang putih buat satu filem baru juga. Filem-filem yang saya tengok ni ada kaitan lah. The Ark of Nuh. Satu depa cerita tentang bahtera Nabi Nuh. Dia pergi buat dalam hutan, lepas tu orang kata dekat dia, lepas tu dia bawa mai binatang naik. Macam yang Quran cerita. Ni orang putih buat, Hollywood buat. Apa Rolling Cruiser ke apa dia punya hero dia. Tapi terkenal lah. Buat orang putih buat. Cuma saya duk tengok cerita tu, dia tak buat satu ya. Apa dia? Agak-agak tuan-tuan. Dalam cerita bahtera Nabi Nuh yang Hollywood buat tu, ada satu benda dia tak buat. Babak tu tak ada. Apa dia? Ni kita nak buat sehari dua ni. Dia tak buat bubuk suara. Lambat tuan-tuan. Kan kita baca Nabi Nuh buat bubuk suara atas kapal tu. Saya duk tengok juga. Kod-kod Hollywood boleh boh tu. Apa pelakon tu duk pergi kucai bubuk. Tak ada. Maksudnya mereka pun tak percaya. Saya sebut bila bubuk suara pasal sehari dua ni kita nak Muharram. So Hawariyun, golongan Hawariyun ni apa dia? Mereka telah minta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah turunkan kepada mereka ma'idatan minas sama', satu hidangan daripada langit turun untuk mereka makan. Orang putih buat satu filem. Pasal apa mereka buat filem ni? Pasal mereka baca dalam Injil, dalam Bible. Dalam Bible. Pasal tu bila tuan-tuan baca Bible, kalau tuan-tuan tak apalah, siapa nak baca lah. Tapi dalam Bible dia akan sebut Adam and Eve, Adam dan Hawa, apple, khuldi, apple, buah apple. Kan? Dia buat cerita. Sebab tu ada filem The Last ni. Kalau tuan-tuan, saya malas nak baca Quran ni. Saya malas nak tengok kisah-kisah Nabi ni. Saya kalau ada drama-drama saya tengok. Pergi cari drama The Last Supper. The Last Supper. Supper apa makna supper? Makan malam. Makan malam yang terakhir. Dan kalau tuan-tuan perasan, di gereja-gereja atau di rumah-rumah orang putih, dia ada satu gambar 12 orang tengah duduk makan. Bisa nampak? Tuan-tuan ni bagus betul, kami tak ada masalah. Hak Islam pun belajar tak habis lagi, nak pergi duduk kalut Kristian pula lah. Kalut lah ustaz ni. Dia ada satu gambar tau. Gambar. Dia ingat di gereja-gereja ada kot, di rumah-rumah apa ni, orang-orang Kristian, The Last Supper, 12 orang. Di depan mereka tu ada satu meja hidangan. Itu ialah gambaran makanan jamuan yang terakhir sebelum Isa ditangkap dan disalib pada pahaman mereka. Pasal itu dia kata The Last Supper, makan malam terakhir. Ini ada kaitan ni. Sebab tu bila kita, sebab itu tentu akan tengok nanti orang putih punya apa ketika, okey, tuan-tuan tengoklah cerita, bukan cerita, kisah peperangan Rom dengan Parsi dalam surah Ar-Rum. Ar-Rum tu maksud apa? Roman, Rom. Quran kata ghulibatir Rum. Rom Kristian perang dengan Parsi, Majusi. Dia ada dua kerajaan besar, macam Rusia dengan Amerika, dua blok besar. Dulu ada Parsi dengan Rom. Tak tahulah kalau dia kata Parsi, Rom dan Kedah Tua. Pasal Kedah pun sakan. Rom dengan Parsi. Apabila Rom kafir, Kristian, Parsi lagi teruk, Majusi. Bila mereka dua perang,
kerajaan Empire Rom perang dengan Empire Parsi, Rom menang. Berita Rom menang ni sampai dekat Nabi. Nabi seronok Rom menang. Nabi seronok Rom menang. Nabi seronok Parsi kalah. Kerana Kristian dekat dengan Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, orang yang paling ramai convert masuk Islam dalam dunia ni orang Kristian. Kerana agama mereka dekat dengan agama kita. Kita beriman dengan Ibrahim, mereka juga beriman dengan Abraham. Kita beriman kepada Yusuf, Yakub, mereka juga Yusuf, Jacob, Nuh, sama. Cuma mereka rosak pada Trinity yang Isa tu lah. Tapi cerita-cerita tu ada. Dan Nabi Isa, dia dah habaq lah kata, wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tengok, Isa bagi tahu. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah. Aku ni Rasulullah, membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Aku bawa Injil. Dan aku nak bagi tahu dekat hampa, akan datang seorang rasul min ba'di, selepas daripada aku akan mai seorang rasul. Nama dia Ahmad. Ahmad dengan Muhammad ni sama. Daripada word dia apa? Kata akar dia. Ahmad, Muhammad, Hamid, apa semua ni? Ha, mim, dal. Sama. Maksudnya Isa dah bagi tahu dah. The last prophet, messenger. Lepas itu kalau kita cerita, mereka boleh. Kalau pok-pok lain mungkin payah lah kita nak cerita kan. Kita tak boleh sebut lebih-lebih. Baik, sambung. So dalam cerita ni, mereka Hawariyun minta supaya Nabi Isa doa dekat Allah, bok turun makanan daripada langit. Ni cerita dia ni. Tu tuan-tuan, tajuk malam ni ialah kisah Hawariyun dan hidangan yang diturunkan daripada langit. Siapa dia lagi yang dapat hidangan daripada langit ni? Macam tu imam kita baca tadi, tuan-tuan dengar tak? وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, kan? Dan kami memayungkan mereka dengan awan. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ minas sama, dan kami turunkan kepada mereka daripada langit manna wassalwa. Yang ni kisah Bani Israel dengan Nabi Allah Musa. Yang ni kita nak baca ni kisah Nabi Isa. Dan tuan-tuan lepas ni bila baca surah Al-Ma'idah, tuan-tuan kena tahu latar nama Al-Ma'idah diambil sempena peristiwa hidangan daripada langit kepada golongan Hawariyun. Dan tuan-tuan, di dalam cerita itu juga Nabi Isa kata, biarlah hari, nanti kita akan baca, Nabi Isa minta kepada Allah, hari diturunkan hidangan itu dijadikan hari raya untuk kami, Eid. Dan tuan-tuan, di dalam Al-Quran 114 surah, 30 juzuk, 6,000 lebih ayat. Tak ada satu surah pun, ayat sepatah pun sebut perkataan Eid kecuali dalam cerita ni saja. Siapa yang sebut? Nabi Isa. Nabi Isa sebut Eid. Eid ni apa dah? Apa makna Eid? Ada ya'idu. I'adah. Ada artinya Eid ni raya lah. Eidul Fitri, Eidul Adha. Tuan-tuan, perkataan ada ya'idu, Eid tu, apa maksud Eid? Sesuatu yang repeat, berulang. Sebab itu raya ni dia berulang.
Dia berulang-ulang. Aid sesuatu yang berulang. Pasal itu kita kata Aidul Fitri, Aidul Adha. Artinya sesuatu yang berulang-ulang. Secara mesejnya Nabi Isa nak kata, hampa kena ingat cerita ni. Dia macam itulah. Nabi Isa nak kata, ya Allah jadikan hari diturunkan. Hari apa? Banyak riwayat sebut hari apa. Ada yang kata dia turun pada malam Jumaat, malam Sabtu. Kejadian ni berlaku pada hari Jumaat, malam Sabtu. Pasal tu kalau kita tengok hari Sabtu ni hari besar Yahudi. Ada yang kata dia turun pada hari Ahad. Ni banyak-banyak riwayat lah. Tapi Nabi Isa kata, hari di mana benda ini berlaku, kejadian ini berlaku, peristiwa turunnya hidangan daripada langit, hendaklah diulang, ulang, menunjukkan kebesaran Allah. Tuan-tuan, kita masalah pasal duk tengok sangat cerita Piramli. Lapak. Minta nasi kandar doh. Tiup bansi hikmat. Pum! Main nasi kandar. Duk tengok sangat cerita tu, bila orang cerita kata turun pada langit, dia duk pajang kau. Pum! Itu. Tuan-tuan, turun daripada langit, depan mata. Itu yang kata mukjizat tu. Kita tuan-tuan, kita takat baca ya. Tu hebat umat Muhammad ni. Hebatnya kita ni, kita tak tengok, tapi kita baca. Kita baca pun kita percaya dah. Sebab itu umat yang paling hebat, yang paling kuat iman dia, ialah mereka yang paling kurang tengok, tapi mereka percaya. Itu yang kata iman tu. Saya tak tahulah, tapi kalau kita fikir-fikir, menasaboh mana nak turun kan? Tapi yang kata orang beriman ni, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hebatnya orang beriman ni, dia tak tengok pun, dia baca ya. Dia hanya baca dalam suratul Maidah ayat 112, 113, dia beriman dan dia tahu, dia yakin benda tu jadi sungguh. Hang tengok dak, hang ada dak. Lepas tu macam mana hang tahu kata jadi sungguh? Pasal Quran habaq. Tu yang kata beriman tu. Dan lebih besar sebab itu apabila orang tanya dekat Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi turun habaq mai kata dia naik ke langit yang ketujuh, orang tanya Abu Bakar, macam mana? Hang percaya ke kawan hang kata dia naik ke langit, lepas tu dia turun, dia pergi Aqsa malam semalam, pagi ni dia duduk ada di Masjidil Haram. Hang percaya? Dia kata benda yang lebih teruk, lebih besar daripada tu pun aku percaya. Benda kecil macam ni lagi aku percaya. Tuan-tuan, yang ni sebab tu kita bukan nak cerita sangatlah hidangan langit ni. Tuan-tuan sekali jangan duk tanya pula, kalut saya, menu apa? Kambing golek ke? Ayam percik ke? Laksam ada. Kalau tengok dalam riwayat Israiliyat, dalam riwayat-riwayat, sonok punya makneka menu. Ada kata roti, ada kata ayam Turki, ada kata sup, ada kata bubuk, ada macam-macam. Benda tu Quran tak habaq, dia kata satu hidangan, kita beriman hidangan. Apa Tuhan nak jamu, tu hak dia. Bila kita kata hidangan daripada langit, maksudnya hidangan daripada syurga. Hebatlah, tak masuk syurga lagi boleh makan dah. Kan? Baik. Panjanglah cerita dia. Okey. Baik, kita tengok. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal, kita mula sebut satu persatu ayat yang disebut. Tapi saya ingat bila saya sebut latar tu, tuan-tuan semua dah boleh apa? Dah boleh faham. Tengok. Allah Subhanahu wa taala cerita pada ayat 114. Qala Isa bin Maryam. Ayat 114, Nabi Isa dah minta supaya diturunkan. Kita tengok
Reverse sikit ayat sebelum tu. Ayat 112. Tentu kalau boleh tengok, tuan-tuan tengok 112. Baik. Idza qala al-hawariyun. Ingatlah ketika Hawariyun berkata kepada Isa. Ni malam mereka nak tangkap Nabi Isa. Last sebelum Nabi Isa naik ke langit. Mereka berimpun di rumah Nabi Isa. Nabi Isa panggil mai. Pasal masa ni orang dah pakat nak tangkap dan nak bunuh Nabi Isa. Atas tuduhan Nabi Isa ahli sihir, Nabi Isa nak memberontak, nak meruntuhkan kerajaan Rom, dia ni kena tangkap, kena bunuh. Baik. Bila mereka berimpun, mereka kata dekat Nabi Isa, hal yastati' rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Kalau kita baca ayat ni, kita akan confuse. Hawariyun kata, hal yastati', adakah Tuhan Rabbaka, adakah Tuhan engkau Isa, adakah Tuhan engkau Isa boleh untuk menurunkan kepada kami hidangan daripada langit? Tadi kita cerita awal tadi, pasal tu saya cerita dulu sikit mukadimah. Kalau tuan-tuan tengok, saya sebut tadi Hawariyun ni siapa? Orang yang beriman dengan Injil. Orang yang sokong Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Kalau kita nak banding dengan Nabi Muhammad, mereka ni macam Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Zubair, Talhah, ni semua sahabat-sahabat besar ni. Tiba-tiba tuan-tuan, Isa, Tuhan hang boleh buat turun makanan tak? Beriman apa soalan tu? Para ulama sekali lagi berbeza ataupun berbincang. Kenapa mereka kata macam tu? Banyak tafsiran. Ada yang kata, mereka ni kena puasa selama 30 hari. Lepas tu mereka lapar, mereka minta untuk nak makan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat ni, mereka bukan nak makan. Tujuan mereka minta daripada langit tu bukan mereka nak makan. Tapi apa? Kita tengok. Apabila mereka kata, Isa, boleh tak Tuhan engkau? Dia tak guna Tuhan kita. Dia kata Tuhan kau. Boleh tak Tuhan engkau buat turun kat kita makanan daripada langit? Isa bila dengar, dia marah. Macam tuan-tuan, orang petikai kuasa Allah Ta'ala. Isa kata, qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Isa kata, takwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Takkan hampa tak percaya, hampa tak yakin Tuhan boleh buat lebih pada tu? Tuan-tuan, antara Nabi yang paling banyak mendapat mukjizat selain daripada Musa dan Nabi-Nabi yang lain, Nabi apa? Isa. Isa ni punya sakan kecil-kecil. Bukan kata kecil-kecil, tak beranak lagi pun sakan lah, betul tak? Siapa yang kenal Nabi Isa dan baca cerita Nabi Isa, dia tak beranak lagi pasal beriman dah. Pasal apa? Mak dia pun dah hebat dah. Tuan-tuan cuba bayang, satu ustaz main cerita. Dia kata, saya ni tuan-tuan, mak saya pergi buat umrah. Tiba-tiba dia duduk tawah-tawah beranak tepi hijir Ismail. Allah. Sakan. Dia tak beranak lagi sakan lah. Kan? 2-3 malam sebelum mak saya membanakkan saya, dia telah bermimpi bulan jatuh ke riba. Dahsyat ni. Nabi Isa ni dia punya ayah, tanda kebesaran, tanda kehebatan dia tu. Mak dia mengandungkan dia tanpa ada bapa. Dia satu-satunya
Manusia yang diciptakan tanpa ada bapa. Dia tak ada kot kampung kami buat temuk pun banyak. Yang tu orang Isa mana? Yang tu bukan tak ada pak, yang tu tak tahu pak. Faham tak? Itu hang sakal anak hang ni. Mungkin nak jadi nabi. Sebab mak dia tak ada pak lagu Maryam. Nabi yang Isa. Lepas dia dilahirkan, apa dia? Dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Mak dia bawa dia kan? Mak dia bawa pergi. Marah dia apa? Serang tak sangka. Apa hang ni? Perempuan baik-baik. Keturunan baik-baik. Keturunan Zakaria. Zakaria belah hang. Mak pak hang Imran. Semua orang bagus. Hang boleh pergi buat kerja tak elok ni. Tapi dia Quran kata hang jangan jawab. Quran kata jangan jawab. Nazartu sauma. Dia telah nazar untuk sengap. Dia tak jawab. Dia cuma tunjuk. Dia podok serang dia ni. Masa tu tuan-tuan, tak ada Facebook ni. Kalau ada Facebook kalau kan. Hari ni macam heboh dia podok. Saya tak tahulah viral kan. Ada apa perempuan apa ni buat tak elok masa di Mekah. Tuan-tuan nak bagi tahu. Orang pergi Mekah ni dia macam-macam tujuan. Macam-macam tujuan. Berkata macam mana boleh pergi Mekah, boleh buat jahat. Tuan-tuan, Mekah tempat dia berkat, tempat yang diberkati. Tapi orang belum tentu. Belum tentu. Pasal tu orang pergi Mekah ni, kalau dia pergi dengan niat yang betul, dia pergi dengan maksud yang betul, Allah pelihara. Kalau dia pergi dengan niat tak betul, tak mustahil untuk dia buat jahat. Lepas tu tuan-tuan jangan, tak jadi apa-apa ke buat di Mekah tu. Pasal dia duduk dengar cerita Mastika dulu. Kan? Kalau buat terus jadi kepala lembu, buat apa tak nampak Kaabah, jadi ini. Tuan-tuan, Abu Jahal siang malam pagi petang duk main kat Kaabah tu. Tak jadi apa? Dia kata boleh duk berskandal di Mekah. Arab jahiliah dulu bukan kata skandal, berzina, berjoget, bogey tepi Kaabah tu. Pasal tu kita pergi, bukan kita. Tuan-tuan pergi. Orang dia silap besar manusia. Dia takut Kaabah, bukan dia takut Tuhan. Dia tahan buat elok-elok kita duduk depan Kaabah ni. Nampak ayat dia? Buat elok ni depan Kaabah ni. Lagi kita balik kita buat. Tuan-tuan, kita salah besar pandangan masyarakat. Bila dia pergi, dia berasa takut dengan tempat. Dia berasa takut dengan Kaabah. Dia berasa takut dengan Masjidil Haram. Dia tak takut kepada Tuhan yang mencipta Kaabah tu. Kita takut kat Tuhan tu. Tuhan tu yang berkuasa. Kaabah tak ada kuasa apa. Yang kata Kaabah ada kuasa ni geng Arkam, The Power of Kaabah. Dengar tak lagu dia? Nyanyi menyaksikan. Kan? Tuhan melihat di Mekah, Tuhan melihat di Perlis, Tuhan melihat di mana-mana kita berada. Tuhan bersama dengan kita ilmu dia. Oh di Kaabah, di Mekah apa jangan buat. Tunggu balik Malaysia dulu. Balik Malaysia apa buat? Tuhan itu sentiasa ada. Pergi Mekah jadi baik, balik main Mekah jadi jahat. Pasal apa? Adakah Tuhan hanya di Mekah? Dia tak berani buat lah Kaabah. Kalau buat jadi apa-apa jadi terus banyak cash. Dipalih kalau dia nak bayar cash pun boleh. Dia maha berkuasa. Sebab itu kita pergi kena faham. Kan? Baik, hadirin mukminin. Sambung. So mereka minta hidangan daripada langit. Bukan kerana mereka tak beriman. Para ulama mengatakan mereka ini melontarkan permintaan itu seperti mana Ibrahim alaihissalam minta. Mereka dah tengok banyak dah. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh mencelikkan orang buta. Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang sopak. Banyak mukjizat. Tapi hok ni tuan-tuan, pasal apa mereka minta? Mereka kata inilah buah las kita. Mereka duk rasa dah. Tuan-tuan bayangkan. Nabi Isa nak diangkat, depa rasa Nabi Isa nak dibunuh, nak diangkat, nak berpisah dengan Nabi Isa. Kita yang nak tinggal ni kena tinggal bagi kemah elok. Pasal apa?
Sat lagi kalau tinggal alang-alang Abah. So depa minta ni nak pekukuh. Depa nak tengok buat kali yang terakhir mukjizat besar. Dan bila mereka kata Allah boleh dah Allah buat turun, sebahagian ahli tafsir kata maksud turun tu depa beriman Allah boleh buat turun, lebih pada tu depa percaya. Pasal depa orang beriman. Hawariyun ni orang beriman, tapi pasal apa depa minta? Pasal depa nak tengok boleh dah Allah buat turun la ni, kami nak tengok la. Boleh buat turun tu boleh, tapi buat turun sekarang. La ni kami nak tengok. Supaya untuk apa? Seperti mana Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Dia kata apa ke Allah? Ya Allah, macam mana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati? Awalam tu'min? Allah tanya dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim pun ragu-ragu. Oi, tuan-tuan, jangan. Itu maksud Nabi Ibrahim tanya, macam mana Allah menghidupkan orang yang mati, menghidupkan makhluk yang mati? Allah tanya dekat Nabi Ibrahim, kau tak beriman? Awalam tu'min? Dia kata aku beriman, aku percaya, aku yakin, tapi aku nak tengok untuk mengukuhkan iman aku, untuk nak menenangkan jiwa aku. Maka Allah kata ambil 4 ekor burung, letakkan di tempat-tempat ni, bunuh cincang, letak dia atas bukit, atas tempat yang tak sama, engkau panggil mai. Dia tengok real life. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita baca Quran, kita beriman, tak ada ragu-ragu, la raiba fi, syak saja kufur. Ragu, dia bukan gaduh tolak tuan-tuan. Dia bukan gaduh tolak 100%. Hang percaya tak Nabi naik ke langit? Aku percaya. Tapi tang dia turun balik satu malam tu, aku tak berapa nak berani kata lah. Hang percaya ke tak? Aku percaya lah. Tapi dia balik mai betul ke satu malam? Kufur tu. Kufur. Hang percaya ada buruk? Aku tak tahulah, tapi aku mengaji sains, aku mengaji teknologi ni. Aku duk kaji binatang ni. Aku tak tahu binatang apa yang boleh terbang laju macam tu. Tapi bolehlah ada lah kot no. Hang percaya kan? Mungkinlah ada, mungkin saja kufur. Pasal benda tu memang sabit. Sebab tu Quran tak boleh raiba fi, tak boleh ragu-ragu, tak boleh syak. Tolak lagi kafir, syak pun kafir dah. Pasal tu kita beriman. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi tengok kan National Geography, Discovery Channel, kan tuan-tuan tengok binatang pun semua, tuan-tuan rasa Masya Allah. Sebelum ni percaya, tapi bila tengok bertambah, bila tengok kejadian tu bertambah kukuh, ini normal, ini biasa. Bagus, bagus. Baik, hadirin mukminin, macam orang kita ni, dia tak tengok hak sign tu, dia tengok tak mana. Telinga anak hang ada tulis Allah. Dia tahu tu. Ikan pelawar ni ada tulis Muhammad. Kan? Dia duk percaya kot tu. Dia belah-belah temikan, Masya Allah, temikan ni apa? Temikan ni ada tulis Bismillah. Yang dia makan temikan Bismillah pun tak. Orang kita macam-macam. Dia duk kalut dalam ikan tu ada Allah. Allah. Tuan-tuan, benda ni Allah boleh buat, tapi bukan bukti betul. Mengukuhkan keimanan, okey, cukup. Kan? Dia tahu aku makit 3 pagi, aku tengok kucing yang kuduk semayang. Alhamdulillah, bagus Aku makit kencing, aku tidur balik. Depa benda-benda pelik depa syok. Kan? Orang yang boleh buat benda pelik depa seronok. Kan? Tapi memang tabiat manusia, mukjizat ni memang menambah keimanan. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tengok pada ayat 113. Kita ringkaskan. Bila Nabi Isa kata takwa kepada Allah, hampa tak percaya ke? Allah Taala dah tunjuk macam-macam mukjizat dah. Depa kata, kami ingin memakan hidangan itu
supaya tenteram hati kami. Nampak? Bukan kerana lapar. Mereka nak makan pasal apa? Untuk menenangkan hati kami, menambahkan iman kami. Kami nak tengok Allah buat turun dan kami nak boleh makan. Sebahagian ahli tafsir kata, kami nak ambil berkat daripada makanan langit tu. Bukan kerana kami lapar, bukan kerana kami nak makan sangat. Tapi bila kami boleh tengok, kami percaya dengan apa yang ada. Itu hebat tu. Agak-agak tuan-tuan, apa berlaku? Allah Ta'ala respon macam mana? Apa respon Allah? Setelah mereka bagi tahu alasan mereka minta tu. Dan ayat ni tuan-tuan, kena ingat, ayat ni tuan-tuan kena hafal. Tuan-tuan kena ingat. Apa dia? Apabila mereka minta dekat Nabi Isa, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Itu dalil yang paling besar. Isa bukan Tuhan. Pasal dia sendiri kena Allahumma. Ayat seterusnya, Allahumma. Sekejap kita tengok ayat seterusnya. Azan lu, sekejap saya sambung ayat terakhir tentang turunnya makanan daripada langit. Baik, kita akhiri ataupun kita sudahi kisah hidangan daripada langit ni. Kita tengok tuan-tuan. Dia kata qalu nuridu an na'kula minha. Kami ingin memakan minha, sebahagian daripadanya. Sebahagian ahli tafsir kata Al-Ma'idah ialah satu hidangan yang diberikan dengan maksud hidangan tu lengkap. Hidangan yang besar. Ada yang kata tuan-tuan, hidangan itu boleh dimakan hingga 4,000 orang. Ni semua riwayat-riwayat yang ada ni. Banyak cerita tentang pasal hidangan daripada langit ni. Quran cerita 112, 113, 114, 115. 3-4 ayat dia. Mari cerita tu dia perendang tu, hati-hati. So, apa dia menu dia? Tak tahu. Dia turun. Dia kata wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami menjadi tenang. Itu tujuan dia. Setelah Nabi Isa dengar, dia berkata wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami mengetahui bila turunnya benarlah apa yang engkau katakan. Dan dia berkata wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan jadi daripada kalangan orang yang menjadi saksi. Okey, Nabi Isa kata fine. Boleh terima alasan. Bukan depa ragu. Depa bukan ragu, bukan depa tak yakin, tapi untuk mengukuhkan benda yang yakin sedia ada. Ini dibenarkan. Kan? Sebab tu kita kadang-kadang tuan-tuan kita tanya bukan kerana kita tak percaya, tapi untuk menambahkan keyakinan. Ini boleh. Okey. Allah Subhanahu wa taala cerita Nabi Isa alaihi salam jawab. Qala Isa bin Maryam, Allahumma. Dia minta dekat Allah. Dia minta dekat Allah, menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia tak boleh bagi. Dia minta. So kalau, dan tuan-tuan, di kalangan ahli tafsir, umpamanya Ibnu Kathir, dia kata cerita ni tidak direkodkan atau tidak disebut di dalam Injil. Dan orang Kristian tak tahu tentang cerita ni, melainkan mereka membacanya dan mendengarnya daripada Quran. Tu hebat cerita kita malam ni. Kan? Source dia tu daripada Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ni salah satu lagi kemukjizatan Nabi Isa. Doa dia terus dijawab. Terus Allah terus respon. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama' takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Dan hari di mana turunnya makanan ini, peristiwa besar ini, menjadi 'idan, perayaan kepada orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir. Maksudnya cerita ini mesti diulang baca. Mesti diulang ingat tentang kebesaran siapa? Bukan kebesaran Isa, kebesaran Allah. Tapi Allah, dia dah buat. Tuan-tuan baca
mak Nabi Isa. Bisa baca tak? Maryam. Ha? Maryam kan Allah Ta'ala hantar makanan daripada langit. Lebih pada tu Allah boleh buat. Baca tak kisah Maryam? Apabila Maryam dia duduk dalam mihrab di bawah jagaan Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria belah dia. Sebab itu kata ulama, mak ayah Maryam ni dia telah memilih orang yang terbaik untuk bela anak dia, didik anak dia, Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk, dia tengok ada makanan di tepi Maryam. Sebab itu ulama kata Maryam ni wali. Pasal dia ada karamah, makanan yang okey. Ahli tafsir kata yang Zakaria pelik tu apa dia? Makanan yang duduk dekat Maryam tu, mak Nabi Isa ni tahu makanan apa? Makanan yang bukan pada musim. Tu yang pelik tu. Maksudnya macam ni lah. Okey, sekarang ni harum manis habis. Ada lagi tak harum manis? Kalau ada tak cik. Habis. Tiba-tiba orang pi rumah tuan-tuan. Tuan-tuan jamu harum manis. Kawan tu kata, bukan musim dia. Tahun depan lah. Tuan-tuan jawab. Bagi dia nampak. Karamah. Kan? Dalam tafsir kata, makanan musim panas ada ketika musim sejuk. Makanan musim sejuk, buah musim sejuk ada pada musim panas di sisi Maryam. Maryam jawab apa? Makanan ini daripada kurniaan Tuhan aku. Tu karamah Maryam tu. Kan? Jadi Allah boleh buat turun. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, kita satu benda menarik. Hari raya, apa agenda besar kita? Hari raya, apa agenda utama? Makanlah. Raya, melantaklah yang orang marah sangat penyimpan mohon besar-besar kisah apa? Hari tu marah tak sangka dekat penyimpan mohon besar-besar pi umum pasal apa? Dan lah nak pergi sembahyang esok. Bukan masalah dan nak pergi sembahyang. Bukan masalah dan nak takbir. Masalah tak dan nak balik ketupat. Tang marah tu, tang makanan tu. Aku duk kata dah nak pergi beli daging. Tak dan beli daging ni. Gulai tak masuk lagi. Yang mereka hangat sangat itu ni. Pasal apa? Gulai tak tumis lagi. Esok nak raya. Makan ni benda besar. So hari raya, hari makan. Pasal tu Nabi haramkan kita puasa. Tak boleh puasa. Hari kamu bergembira. Maidah, turun makanan. Hari kamu bergembira. Okey. Tapi tuan-tuan nampak tak? Hidangan daripada langit ni, bila tuan-tuan makan tiap-tiap kali hari raya, selain daripada tuan-tuan berseronok dengan makanan tu, memang Nabi suruh kita makan. Nabi suruh kita bergembira. Pasal tu hari raya tak boleh sedih. Hari raya tak boleh puasa. Hari raya tak boleh duk buat sendu sendan. Tak makan ketupat. Teringat apa kan? Hari lain teringat, hari ni makan. Tapi apa yang kita hari raya selain bila kita makan makanan itu, kita teringat kepada kebesaran Allah yang memberi makan itu. Pasal itu hari raya ni hari kita makan dan hari kita membesarkan Allah. Bila turun makanan ni, Hawariyun membesarkan Allah. Itu yang besar tu, itu yang dahsyat tu. Tengok dia cerita. Dan Nabi Isa kata, warzuqna wa anta khairur raziqin. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Last sekali Allah Ta'ala jawab apa? Allah kata dia boleh bagi, tapi dengan syarat. Ayat yang terakhir Allah kata dia boleh bawa turun, dia boleh bagi, tapi ingat. Sebab itu ahli tafsir, sebahagian ahli tafsir kata cancel. Hawariyun cancel, tak jadi minta. Lepas Tuhan bagi warning. Mula dia kata Nabi Isa minta. Lepas tu Allah kata boleh aku nak bagi. Pada ayat yang hujung tu Allah kata boleh aku nak bagi, tapi ingat,
kalau lepas turun hidangan ni, setelah mereka menyaksikan, kita tuan-tuan, yakin ni di atas 3 maqam. Tuan-tuan kena ingat, kita baru peringkat pertama ni. Yang pertama, manusia yakin dengan apa? Ilmu. Ilmu. Tuan-tuan yakin Allah ada, tuan-tuan yakin syurga neraka, tuan-tuan yakin kiamat dengan atas apa? Atas apa alasan? Ilmu. Baca Quran, dengar hadis. Ilmu. Peringkat ilmu. Hang betul ya Allah ada? Hang percaya syurga neraka? Esok kita bangkit mati, dalam kubur ada soal jawab ke? Betul ke semua yang hang dengar tu? Aku percaya. Ilmu, semua knowledge, based on knowledge, semua ilmu ya. Lepas tu dia naik satu maqam lagi. Dia panggil ainul yaqin. Mula-mula kita percaya di atas ilmu, kita baca, kita dengar. Lepas tu kita menyaksikan benda tu sendiri. Yang tu dia panggil ainul yaqin. Kita tengok. Tu yang Quran kata Rabbana absarna wa sami'na. Hari ni kami nampak, hari ni kami dengar. Lepas tu tarji'na, baru depa minta balik kan. Bila yang kita nak tengok kan? Masa tuan-tuan nak mati tu. Masa tu dia buka hijab kan, malaikat mai. Tuan-tuan nampak. Masa tuan-tuan nak mati esok, dia terbuka hijab. Pasal tu orang yang nak mati ni, dia akan cakap macam-macam, dia meracau macam-macam sebab dia telah dibuka hijab. Dia bukan nampak tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak nampak apa yang dia nampak. Kalau tuan-tuan pun nampak apa yang dia nampak, apa makna dia? Pasal tu ada siapa tu, dia duduk buat layak buruk. Dia kata dia jaga-jaga, dia pingsan, dia masuk dalam wad, dia celik-celik, dia tengok bini dia. Dia tengok doktor, dia tengok nurse, dia perhati semua dalam bilik, semua dia kenal. Lega. Awak ah, dia takut balik-balik tengok tak pernah nampak ada kita tepi dah aku. Faham tak? Kan? Tuan-tuan makik-makik tidur, balik-balik tengok bukan bini tuan-tuan. Assalamualaikum. Aduh ya. Nak tobat pun tobat saja. Dia dah nampak. Pasal itu tuan-tuan, apabila dia nampak, dia bertambah yakin. Allah kata, kalau siapa yang tengok aku buat turun makanan ni, dia kufur selepas ini, aku akan azab dengan satu azab yang aku tak pernah bagi pada mana-mana makhluk. Dahsyatnya azab ni. Fikir bagi habis. Di kalangan ulama tafsir, manusia yang paling teruk azab dia ada 3. Nombor 1, orang munafik. Nombor 2, Firaun dan tentera dia. Nombor 3, orang yang makan daripada hidangan langit. 3 golongan ni yang paling teruk kena siksa esok. Orang lain takkan kena macam mereka kena. Siapa dia? Munafik, Firaun dengan puak dia. Yang ketiga, hak yang ada malam makanan hidangan turun tu, dia tengok, dia makan, dia kono, dia gelong, jaga. Tuan-tuan, macam tuan-tuan lah. Tapi Tuhan ni tak boleh banding lah. Tuhan ni macam, hang nak sokong aku? Okey. Takkan sokong saja. Kan bakar lah sikit ke apa ke, makan tu. Okey, tak apa. Hampa nak makan apa? Hampa makan. Esok nak pegah malam ni tabuk sakana, kepala kambing berapa nak makan aku jamu. Tengok esok pok ni pangkah kalau lain. Dia punya mengangak. Tuan-tuan boleh faham tak? Kalau kita tak jamu, dia tahan pegah apa? Saya tak pegah cik. Hampir ni malam tu. Malam apa? Malam aku jamu, aku bagi bantuan apa segitu. Saya tak pergi. Tak apa. Tak tahu kawan tu yang paling kuat makan, dia yang paling banyak makan. Kita tengok-tengok, dia pergi pangkah kono. Mengangkat kau ni. Tu yang mengangkat sangat tu. Yang mengangkat sangat tu, yang ambil pergi pangkah hok lain tu. Yang tu kalau tahu tuan-tuan, dia cincang 14. Hang makan hok aku. Tapi hang pergi sokong orang lain. Betul tak? Ini saya nak bagi tuan-tuan faham. Bukan nak bandingkan cerita ni tajuk lain. Allah Azza wa Jalla dia bagi.
Hampa doa dia bagi. Tapi bila hampa nak mai beriman, hampa tak beriman dengan dia. Sebahagian ahli tafsir kata Hawariyun bagi tahu dekat Nabi Isa, kami tak mau. Tapi majoriti ulama tafsir kata turun. Dan tuan-tuan, ada orang yang gelong selepas tu? Ada. Dan tuan-tuan, dikatakan bila turun makanan tu, mereka makan, Nabi Isa ditidurkan. Dan Hawariyun pun semua tidur. Dibuka pintu rumah Nabi Isa, diangkat Nabi Isa naik. Itulah malam yang terakhir dan tinggallah. Tapi Hawariyun ni yang dah tengok makanan turun, macam tuan-tuan lah, kan? Tok guru dah tak ada. Tuan-tuan janganlah gelong, kan? Setengah orang dia kira tok guru. Tok guru yang pergi mana lah, tok guru, kan? Tok guru kena pergi ada lah. Kami duk kuat dengan tok guru lah. Kalau tok guru tak ada, habis kami. Dia bukan kuat dengan Allah, dia kuat dengan tok guru dia. Kalau mai tok guru lain, kami ikut. Pasal itu Nabi Isa diangkat. Dia pun tengok. Tapi tuan-tuan tak akan jumpa Nabi Isa, kita tahu malam tu dia naik ke langit. Nanti dia akan turun di akhir zaman. Hak sebelah orang lagi ni, seorang tu mati pasal kena salib, pasal dia muka dia tukar. Nabi Isa tanya, siapa yang nak tukar muka jadi muka aku? Dalam ramai-ramai tu tuan-tuan, tuan-tuan baca tak kisah ni? Siapa dia yang offer? Nabi Isa kata, siapa yang mau supaya muka dia ditukar macam muka aku, tetapi dia akan disalib dan dia akan dibunuh dan dia akan syahid dan dia akan berada di syurga bersama dengan aku. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang angkat tangan, dia tak sebutlah siapa angkat tangan. Tapi dari riwayat tu kata, yang angkat tangan offer nak jadi Nabi Isa tu, dia adalah orang yang paling muda dalam 12 orang tu. Maknanya yang tua-tua pun fikir, tak, ada setahun dua pun biar pergi dulu. Pasal tu orang tua-tua, bukan saya kata tuan-tuan, orang tua-tua ni pun dia kata tak teringat mati. Dia kata mati pun kalau 2 minggu 3 minggu pun dan kau nak pergi mana-mana pun. Dengan pasal tu Nabi kata orang tua, dia tua dalam segala benda kecuali 2 perkara. Ni bukan cerita Hawariyun tu. Satu, dia tak pernah tua dalam kesukaan dia kepada harta. Yang lain semua dia tak larat lah. Semua dia tak mau dah. Makan pun tak apa nak lalu, kan? Mana, tapi satu benda dia tak pernah tua. Harta. Ni Nabi kata, harta. Hang 80 pun dengan harta 25. Umur 80 tapi dengan harta jadi 25. Kan, yang main-main. Kan? Pasal itu orang 80 pun kita ada tanah nak jual belah buat temu. Tang mana? Papa aku bawa aku, heret aku pergi. Satu lagi kecintaan dia kepada harta dan angan-angan dia untuk hidup. Kan? Baik. Nabi Isa naik. Tapi Allah tak cerita yang seorang tu mati, yang tu muda tu mati. Sebelah orang lagi jadi apa? Quran tak habaq. Itu yang saya kata Quran tergantung. Pasal apa? Yang sebelah ni tak ada apa-apa pengajaran yang kita boleh ambil. Tapi kata sebahagian tafsir kata ada yang gelong, ada yang keluar, ada yang kufur dan dihukum menjadi khinzir. Hukuman di dunia lagi tu, di dunia lagi. Jadi tuan-tuan hadirin mukmin, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dalam surah Al-Maidah ada cerita Habil dan Qabil. Dalam surah Al-Maidah ada cerita Habil Qabil kan? Tuan-tuan tahu tak, Habil dengan Qabil yang Tuhan marah sangat pasal apa? Pasal mungkir janji. Habil dengan Qabil ni, depa mula-mula depa kata, kami akan mempersembahkan korban, aku akan persembah korban aku, Habil korban dia. Kalau Allah terima hak siapa pun, kami akan redha, pasrah, akur. Kami akan tunduk pada pilihan Allah. Itu janji kami. Bila Allah terima hak Habil, tak terima hak Qabil, Qabil mengamuk. Tadi dia janji kata dia nak dengar. Tuan-tuan tahu tak, cerita Maidah ni, langit ni, Allah kata kalau aku buat turun hampa janji apa? Ia soal apa? Soal janji tau, soal janji. Hampa berjanji kalau aku buat turun makanan daripada langit, hampa akan beriman. Tapi kalau hampa mungkir janji lepas aku tunaikan hajat hampa, hampa siap. Al-Maidah ni ajak soal tunai janji. Pasal itu tuan-tuan baca satu kisah lagi Bani Israel dengan Nabi Musa.
awal-awal tu pakat baik dah dengan Nabi Musa. Nak pi Palestin, nak pi sokong Nabi Musa perang dengan Palestin tu. Sampai-sampai di Palestin dia berkata apa? Dah sampai di Palestin, Bani Israel kata apa kat Nabi Musa dalam surah Al-Maidah? Ni Musa, hampi dengan Tuhan hang, kami duduk tang ni. Menunjukkan cerita-cerita ni buruknya orang yang mungkir janji. Itu dalam surah Al-Maidah. Tuan-tuan, kita tak ada lah hidangan daripada langit, tapi berapa banyak hidangan yang Tuhan bagi kat kita, rezeki. Tuhan kata, lepas aku bagi rezeki, dia nak apa? Hampa beriman. Siapa yang Tuhan bagi rezeki, dia kufur, Tuhan akan azab dengan azab yang dia tak pernah azab. Itu cerita kita pada malam ini, pusingan usrah tentang hidangan daripada langit. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dan pengajaran. Kita serahkan urusan kehidupan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.